Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tafsir juzuk Amma, sambungan bagi Suratul Fajr pada ayat yang ke-10. Jadi saya akan bacakan ayat yang ke-10 sehinggalah kepada ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna dzil autad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Sadaqallahul azim. Mafhumnya. Dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang kukuh. Semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharajalela di negeri mereka masing-masing. Lalu mereka melakukan kerosakan dengan sebanyak-banyaknya dan bencana di negeri-negeri itu. Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawasi dan akan membalas. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Allah dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan aku. Dan sebaliknya, apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah, serta ia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Baik, daripada ayat 10 yang saya bacakan tadi, sehinggalah kepada ayat yang ke-16. Ayat ini Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala menceritakan tentang kesudahan-kesudahan umat-umat dan kaum-kaum yang terdahulu yang melampau batas. Antaranya yang Allah sebut adalah kaum 'Ad, kaum Samud dan Fir'aun. Apa kesudahan dia? Apakah pembalasan dan azab Allah yang telah Allah Ta'ala timpakan ke atas mereka sehinggakan mereka itu menjadi musnah dan binasa. Kemudian Allah Ta'ala bawakan pada kita tentang sikap manusia
yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yani sikap manusia terhadap Allah Taala. Yani Allah Taala menceritakan sikap manusia yang diperdayakan oleh dunia terhadap Allah apabila mereka mendapat sesuatu nikmat, mereka mengatakan Tuhan menyayangi mereka. Namun apabila mereka mendapat sesuatu musibah, mereka mengatakan Tuhan tidak menyayangi mereka. Baik, jadi kat sini ada dua lah merupakan tajuk utama daripada ayat yang kita bacakan. Baik, kita kembali pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala menyambung semula cerita. Menyambung tentang pengkhabaran nasib salah seorang daripada kaum umat dahulu yang telah dibinasakan. Siapa dia? Iaitu Fir'aun. Fir'aun atau lebih dikenali raja yang menguasai Mesir pada zaman pemerintahan Nabi Musa AS dikenali sebagai Ramses II. Yang mana disebutkan bahawasanya Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun ini kalau berdasarkan dalam tafsir, dia adalah salah seorang daripada lelaki yang tidak besar orangnya, tidak tinggi orangnya. Dia adalah seorang yang sederhana kecil dan dia bukanlah daripada kalangan orang yang gagah, bukanlah daripada kalangan orang yang tinggi atau orang yang paling kuat di kalangan kaum dia. Tapi Fir'aun hanyalah merupakan seorang yang sederhana jasadnya, namun disebabkan kerana ia memiliki kuasa, dan yang keduanya kerana dia memiliki kekejaman dan dia tidak berperi kemanusiaan, maka kerana itu manusia takut kepadanya bukan kerana fizikalnya, tapi takut kepada kekejamannya dan takut kepada kejahatannya. Dan dalam riwayat tafsir mengatakan bahawasanya Fir'aun ini dia tidak pernah jatuh sakit dalam sepanjang kehidupannya dan dia juga tidak pernah tertimpa kepadanya sesuatu benda yang malang seperti jatuh miskin ataupun ditimpa kerugian ataupun apa saja pertentangan daripada keluarganya, tidak ada. Maka sebab itu setelah sekian lama Fir'aun itu memiliki dan mengecapi kelebihan-kelebihan itu, akhirnya ia mendakwa dirinya memiliki sifat ketuhanan. Maka kerana itulah dia mendakwa ia adalah jelmaan Tuhan dan akhirnya dia mendakwa dia telah pun menjadi Tuhan itu sendiri untuk mentadbir bumi Mesir dan seluruh bumi-bumi yang berhampiran dengannya, sehinggalah ia mendakwa bahawasanya tidak ada satu tanaman ataupun tidak ada satu air yang mengalir di bumi Mesir, melainkan ia mengalir dan tumbuh dengan keizinan daripada Fir'aun. Baik. Selain daripada itu, Fir'aun ini juga ditakuti disebabkan kerana kemahiran beliau dalam ilmu sihir. Beliau juga mahir dalam ilmu sihir. Dan di samping itu juga, beliau memiliki pengaruh yang begitu besar. Fir'aun ni dia pandai untuk membina pengaruh diri dia. Dengan cara dia menggunakan harta, menggunakan kekayaan dan jawatan untuk menarik ramai daripada membina pengaruh-pengaruh dia, dan dengan cara yang sama dia menindas kaum Bani Israel kerana dia khawatir dan bimbang jika kaum Bani Israel itu akan mengatasi kaum dia. Maka disebabkan oleh kerana itu Allah Ta'ala sifatkan pada ayat ini wa fir'auna dzil autad, iaitu Fir'aun itu memiliki al-autad. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan autad? Autad dekat sini, yang pertama maknanya adalah bala-bala tentera yang sangat ramai dan bala-bala tentera
yang sangat kuat. Kerana ada ulama menafsirkan autad itu maknanya adalah bala tentera. Sehingga kan Allah mengumpamakan bala tentera yang dimiliki oleh Fir'aun itu adalah sekukuh gunung ganang. Sekukuh gunung ganang. Ada yang mengatakan maksud al-autad dekat situ adalah merujukkan bahawasanya kekejaman Fir'aun sehingga kan tiada siapa yang berani untuk tiada siapa yang berani untuk mengatasinya. Sebab Fir'aun ini bila dia tangkap mana-mana daripada kalangan orang yang membangkangnya, dia akan mengikat tangan dan kaki mereka daripada rantai besi dan menggantung mereka di puncak-puncak bukit. Autad ni maknanya anak-anak bukit lah. Bukannya gunung-gunung, tapi anak-anak bukit. Jadi sebab tu Fir'aun dikenali sebagai Al-Autad. Kerana siapa saja yang mengingkarinya, yang tidak taat kepadanya, maka ia akan diseksa, antaranya diikat tangan dan kaki mereka, digantung, sama ada gantung kaki, kepala di bawah, atau gantung tangan, kaki di bawah, dibiarkan dalam keadaan dia dijemur, tanpa makan dan minum, di puncak anak-anak bukit. Itu yang telah diperlakukan kepada mereka yang kepada Fir'aun. Maka sebab itu Fir'aun dikenali sebagai Dhi Al-Autad. Iaitu Fir'aun yang memiliki Al-Autad. Apa itu Al-Autad? Rantai-rantai yang mengikat manusia, yang manusia merasa takut dan manusia melarikan diri daripadanya. Ya. Dalam riwayat kenapa beliau dinamakan Dhi Al-Autad, yang empunya autad, kerana Al-Autad ini adalah merujuk kepada satu rantai besi. Ya, satu rantai besi yang digunakan oleh Fir'aun, yang diperintahkan oleh Fir'aun kepada pengawal-pengawalnya. Satu rantai besi ini yang digunakan adalah untuk memukul dan menyiksa mereka yang ingkar kepadanya. Sebab tu dalam riwayat mengatakan beliau dinamakan Dhi Al-Autad kerana beliau menggunakan 4, apa kita panggil? 4 batang, batang ke? 4 batang rantai, ya, yang dia gunakan, ataupun 4 rantai besi yang dia gunakan, dan dia perintahkan supaya memukul rantai besi itu kepada isterinya. Isterinya siapa nama? Asiyah, yang telah memeluk Islam setelah ia sampai kepada pengetahuan dan pengkhabaran Fir'aun. Jadi bila Fir'aun tahu isi dia masuk Islam, apa yang Fir'aun buat? Iaitu Fir'aun memerintahkan supaya 4 besi, rantai besi digunakan adalah untuk memukul dan menyeksa isterinya. Dia ni? Okay, baik. Jadi dekat sini, itu dari segi tafsir. Kita nak ambil pengajaran dia. Pada ayat ke-10 ni, Allah Subhanahu Wa Taala bila mensifatkan Fir'aun, Allah mensifatkan Fir'aun dengan satu gambaran sifat yang tidak baik. Apa dia? Al-Autad. Al-Autad ni, saya dah sebut tadi lah dalam tafsir tu, ia merujuk kepada besi yang digunakan untuk menyeksa. Ia merujuk kepada orang yang diseksa dalam keadaan diikat di puncak anak-anak bukit tanpa diberi makan dan minum. Dan Al-Autad juga adalah merujuk kepada bagaimana ketinggian menara-menara yang dibina oleh Fir'aun. Tujuan ia membina menara-menara itu
adalah untuk menggambarkan, menyatakan bahawasanya dia adalah Tuhan yang tertinggi. Sebagaimana yang Allah rakamkan perkataannya, wa ana rabbukumul a'la. Dan aku adalah Tuhan yang maha tertinggi. Baik. Jadi dekat sini pengajaran yang memberitahu kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala apabila mensifatkan seseorang itu, Allah mensifatkannya berdasarkan kepada amalannya. Allah mensifatkan kepada amalannya. Jadi sebab itu, seseorang itu kemuliaannya sama ada ketika hidupnya atau sesudah matinya, ia terletak pada amalan dia. Kalau seseorang itu mengerjakan amal yang saleh, mengerjakan amal yang baik, maka pada ketika itu, ia akan lebih dikenali sesudah kematiannya di atas kebaikan-kebaikan yang telah pun dia lakukan. Allah Ta'ala akan jadikan manusia berkata-kata tentang kebaikan-kebaikan di atas apa yang telah dia lakukan. Begitulah sebaliknya. Kalau seseorang itu dikenali dengan kekejaman, dikenali dengan kezaliman, dikenali dengan kekufuran, dikenali dengan keangkuhan, maka dia juga selepas kematiannya, bukan semasa kematiannya, semasa hidupnya lagi, sehinggalah kepada kematiannya, dia juga akan dikenang dan dia juga akan dikenali di atas kekejaman dan di atas kejahatan dan juga di atas kederhakaan dan di atas dosa yang telah dia lakukan. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahawasanya di antara ciri-ciri tanda kemuliaan dan juga kehinaan bagi seseorang itu bukan sekadar Allah berikan kehinaan kepadanya sewaktu di dunia, bahkan Allah Ta'ala mengabadikan kehinaan dia itu sampai bila-bila. Kehinaan dekat dunia Allah Ta'ala berikan, kehinaan semasa hidupnya Allah Ta'ala berikan adalah dengan Allah Ta'ala menjadikan dia ini dikenali kejahatannya, dibenci kerana kejahatannya, ditakuti kerana kejahatannya, dan sesudah matinya pula Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia disebut-sebut, ia dikenang-kenang kerana kejahatan dan kezaliman dia. Maka sebab itulah kita ini kalau nak tahu dalam kehidupan kita ni sama ada hidup kita ni berharga dan bernilai ataupun tidak, maka kata para ulama adalah dia bergantung kepada apa yang kita isi dalam kehidupan ini. Kalau kita banyak mengisi kehidupan ini dengan banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan manfaatnya kepada orang lain, maka orang akan mengingati kebaikan yang kita buat semasa hidup kita, bahkan selepas kita meninggal dunia. Allah mengabadikan kebaikan itu di dalam ingatan dan hati manusia, dan Allah Ta'ala mengabadikannya di dalam amalan-amalan manusia. Allah takkan padam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun kata Allah, buih-buih yang berada di lautan itu, Allah Ta'ala akan jadikan dia akan hilang, dibawa oleh ombak. Manakala benda-benda yang memberi manfaat yang dikeluarkan daripada lautan itu seperti mutiara ataupun seperti perhiasan dalam laut itu, ia akan berkekalan dan dia akan memberi manfaat kepada manusia. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan dan pengajaran kepada kita. Baik. Kemudiannya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, apa kata Nabi SAW? Sejahat-jahat manusia itu, ini Nabi beri parameter ukuran kejahatan seseorang. Sejahat-jahat seseorang itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia menghormatinya kerana kejahatannya, dan manusia mentaatinya kerana
kezalimannya. Maksudnya kerana takut kepada kezalimannya. Ini menunjukkan dalam riwayat ini menyatakan sejahat-jahat manusia di sisi Allah adalah apabila manusia itu taat, sayang dekat dia, mendekati dia, ataupun berbuat baik kepada dia, atau mengasihani dia, atau menjadi temannya. Kenapa? Bukan sebab dia itu baik. Sebab takut kepada kejahatannya. Takut kepada kezalimannya. Jadi orang taat kepada dia kerana takut dizalimi. Bukan kerana orang taat kepada dia sebab dia tu baik. Bukan taat dan patuh kepada dia sebab dia tu orang yang layak untuk ditaati. Tetapi sebab orang takut orang akan dizalimi atau ditindas, ataupun dia takut dia akan dibunuh dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai sejahat-jahat umat Nabi SAW di sisi Allah. Adapun sebaik-baik mereka adalah mereka yang dia ditaati dan dia disayangi dan dia diikuti adalah kerana kebaikannya dan bukan kerana harta dan pemilikannya. Inilah sebaik-baik manusia. Ya, okey, baik. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang ke-11. Sekejap ya, saya ambil ubat mata je, gatal. Baik, kita sambung balik pada ayat yang ke-11. Ya, Allah Ta'ala kata, Alladzina taghaw fil bilad. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sebut kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun ini, semua mereka ini adalah kalangan golongan orang yang taghaw. Perhatikan Allah sebut siapa dia? Sifat mereka. Di ayat yang ke-11 ni, Allah Ta'ala sebut tentang sifat mereka. Apa yang menyebabkan mereka tu dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kenapa Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka azab yang tidak pernah ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Antaranya sifat apa? Tagha. Baik. Apa itu tagha? Tagha ni dari segi bahasa Melayu disebut sebagai melampau batas. Tapi kita kena tahu, ada di sana punca kenapa manusia itu melampau batas. Kerana dalam ayat Al-Quranul Karim, kalau tak berapa dengar suara saya, tolong maklum ya, sebab nampak macam line ni slow sikit. Baik. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawasanya dalam ayat-ayat yang lain, sifat melampau batas ini adalah sifat dan punca kepada kebanyakan umat-umat terdahulu mendustakan Rasulnya dan mengingkari ajaran Rasulnya. Dan menyebabkan mereka itu kebanyakannya dimusnahkan dan dibinasakan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Alaq. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Bila? Ar-ra'ahu istaghna. Allah kata, manusia ini akan la yatgha, akan melampau batas. Tapi mesti ada punca kenapa manusia itu melampau batas. Dia tak akan tiba-tiba dia melampau batas. Okey, baik. Apa maksud melampau batas? Melampau batas ini, kata para ulama, iaitu seseorang yang melakukan kemungkaran melebihi daripada hadnya. Melebihi daripada hadnya. Kita kena faham. Melakukan kemungkaran itu sendiri pun sudah melanggari had. Tetapi melampaui batas ini adalah melakukan sesuatu kejahatan melepasi daripada kadar yang dilarangnya. Dipanggil mujawazatul had, iaitu melampau-lampau dalam melanggari batasan.
Ada juga ulama mengatakan melampaui batas ini maknanya iaitu perbuatan ataupun amalan pekerjaan yang dilakukan dengan secara berganda-ganda. Perbuatan, amalan, pekerjaan yang dilakukan secara berganda-ganda dalam pengingkaran dan kederhakaannya kepada Allah. Maksudnya dia buat keingkaran dan kederhakaan itu secara berganda-ganda. Bukannya biasa-biasa, luar biasa. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di sini, kejap ya. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita di sini, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala menyatakan punca kepada manusia itu melampaui batas ada beberapa sebab. Yang pertama adalah kerana istaghna. Mereka merasa diri mereka itu serba sempurna dan serba lengkap. Serba sempurna dan serba lengkap. Serba sempurna dan juga serba lengkap. Baik. Apa maksud serba sempurna dan serba lengkap? Iaitu dia merasakan dirinya dah cukup segala-galanya. Dia dah ada kesihatan, dia dah ada kekayaan, dia dah ada kuasa, dia dah ada kedudukan, dia dah ada kekuatan, dia dah ada pengaruh. Jadi dia rasa tidak ada siapa lagi yang boleh dapat mengatasi dia. Tidak ada apa lagi yang dapat menghalangi dia. Dia dah rasa sampai tahap macam tu. Maka pada ketika itu, seseorang itu akan melakukan perkara yang melampaui batas. Ya, baik. Hinggakan dia hilang pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia dah tak takut pada Allah, dah hilang pergantungannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudiannya, sifat yang kedua yang menyebabkan manusia itu melampaui batas disebutkan juga adalah sifat utu. Sifat utu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, utuwan kabira, iaitu sifat kedegilan yang melampau-lampau. Punca kepada manusia melampau batas ni juga, selain daripada sifat rasa cukup, rasa sempurna, rasa perfect, adalah kerana sifat degil. Maknanya sikap suka membantah, sikap degil, tidak mahu menerima kebenaran. Ini juga salah satu daripada sifat yang tidak baik. Salah satu daripada sifat yang tidak baik. Yang mana sifat ini adalah gambaran kepada sifat yang menyebabkan sebahagian daripada manusia itu mereka akan melampau batas. Mereka akan melampau batas. Yang ketiga, apa punca mereka itu akan melampaui batas? Iaitu adalah apabila mereka memiliki sifat sombong dan angkuh. Sifat sombong dan angkuh. Iaitu apabila mereka merasai kesombongan sehingga mereka tidak boleh merasai ada orang yang lebih hebat atau jauh lebih mengatasi daripada dirinya. Macam Firaun lah. Dia tak boleh tengok akan ada orang mendahuluinya. Lepas tu bila dia dengar ada di kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaannya, itu yang mendorong kepada dia hendak membunuh bayi-bayi daripada kalangan Bani Israel. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya perbuatan itu adalah didorong kerana sifat kesombongan Firaun itu sendiri, kerana dia merasakan dirinya adalah yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling hebat berbanding orang-orang yang lain. Maka kerana sifat kesombongan itu, dia tidak boleh menerima jika sekiranya ada orang yang setaraf dengannya ataupun ada orang yang jauh lebih mulia atau yang jauh lebih mengatasi atau lebih tinggi daripadanya, apatah lagi yang ingin menjatuhkan kerajaannya atau pengaruh dan kekuasaan dia. Itu salah satu daripada
sifat yang membawa kepada manusia itu melampau batas. Ya, baik. Kemudian kita lihat dekat sini jelas Allah Ta'ala nak menunjukkan sesiapa saja. Kita nak tengok pula, tadi kita dah tengok apa punca manusia itu menjadi melampau batas. Tapi sekarang ni kita nak tengok apakah bentuk perbuatan melampau batas itu dalam perspektif Al-Quran. Ya, kalau kita tengok tadi punca kepada manusia itu melampau batas. Kita dah sebut dah sifat rasa cukup, sikap degil dan suka membantah, kemudian sikap sombong, dan yang keempat adalah hasad. Saya terlupa tadi dah sebut, ya, iaitu sifat hasad. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, Quran cerita kepada kita apakah sifat orang yang melampau batas itu. Apakah perbuatan. Yang pertama, orang yang melampau batas itu adalah orang yang mempermain-mainkan dan mempersenda-sendakan agama Allah dan juga Rasulnya. Maknanya dia buat olok-olok, dia main-main dengan Allah Ta'ala, dengan keimanan, dengan hari akhirat ataupun dengan Rasul. Dia memperolok-olokkan. Ini sebagaimana Allah sebut dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-15. Ya, pada ayat yang ke-15. Ini sikap suka memperolok-olokkan atau mempermain-mainkan ini, dia termasuk di antara perkara yang melampau batas. Kerana dalam bab agama, bab keimanan, dia tidak boleh dijadikan sebagai permainan ataupun bahan ejekan. Ini sebahagian daripada orang Quraisy dan juga ahli kitab, mereka melakukan perbuatan ini. Ya, baik. Kemudian yang keduanya, perbuatan orang yang melampau batas itu, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, iaitu mereka yang disebutkan sebagai mereka yang mengubah agama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tunduk kepada hawa nafsu dan juga kepada keinginan mereka. Ini juga Allah sebut dalam suratul Maidah pada ayat 68. Kemudian yang seterusnya Allah sebut lagi antara sifat melampaui batas itu adalah dengan seseorang mengajak manusia kepada kekufuran dan kesyirikan. Perbuatan mengajak manusia kepada kekufuran dan kesyirikan. Itu juga melampau batas. Kemudian yang seterusnya, antara perkara yang melampaui batas itu juga mengikut kepada keterangan ayat Al-Quranul Karim adalah mereka yang tamakkan kepada dunia. Mereka yang tamakkan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Maksudnya mereka yang tak mengharapkan akhirat, mereka yang tidak mendambakan akhirat. Jadi mereka yang seperti ini adalah di kalangan mereka yang akan membawa kepada melampau batas. Ya, membawa kepada melampau batas. Ya, baik. Kemudian yang seterusnya, antara pekerjaan orang yang melampau batas itu adalah dengan melakukan kezaliman. Perbuatan orang yang melampau batas itu juga dalam Quran kata adalah orang yang melakukan kezaliman. Sebagaimana Allah Ta'ala ketika berbicara tentang Fir'aun dalam surah Taha ayat 45. Allah Ta'ala kata, ayyafruta alaina aw ayyatagha. Sesungguhnya berilah peringatan kepada Fir'aun itu kerana dia suka melakukan kezaliman. Dia suka melakukan kezaliman. Baik, kemudian antara sikap melampaui batas ataupun perbuatan melampaui batas itu juga dalam suratul Kahfi ayat 80, iaitu orang yang menderhakai kedua ibu dan bapanya. Orang yang menderhakai kedua ibu dan bapanya. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi. Ya? Baik.
Itu antara beberapa ciri-ciri sifat orang-orang yang melampau batas yang digambarkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, iaitu di dalam suratu alamak, hilang dah pula. Sorry. Dalam suratul Buruj. Ya. Dalam surah Al-Fajr. Baik. Okay, sekarang kita pergi kepada ayat 12. Ayat ke-12, lepas Allah Ta'ala cerita tentang apakah pekerjaan, perbuatan, perlakuan orang yang melampau batas ni, Allah sebut pula, Allah detailkan lagi, Allah perincikan lagi, fa'aktharu fihal fasad. Allah kata. Bahkan mereka tu bukan sekadar melampau batas. Melampau batas ni bukan sekadar mereka menzalimi, uh, menekan orang yang lemah dan sebagainya, tapi Allah kata fa'aktharu fihal fasad. Mereka terlalu banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi itu, ataupun di negeri tempat mereka kuasai itu, atau negeri tempat mereka diami itu. Maka dekat sini jelas menunjukkan pada kita, Allah gabungkan di antara sifat melampau batas dengan sifat fasad. Orang yang melampau batas dengan sifat fasad. Fasad ni maknanya kehancuran dan kerosakan. Kerana memang sikap orang yang melampau batas memang menjadi salah satu sikap perangai orang yang melampau batas ni, disukakan kepada kerosakan dan kehancuran. Maknanya dia suka hancurkan harta orang, musnahkan harta orang. Dia suka melihat jika ada keluarga orang yang dibunuh, ada orang yang kehilangan mak bapaknya, ada orang yang kehilangan keluarganya. Dia suka. Kerana perkara-perkara seperti itu adalah perkara-perkara kerosakan dan perkara-perkara kehancuran. Ya, dia suka merosakkan harta orang, merosakkan kebun orang, rumah orang dan sebagainya. Maka sebab itu Allah perincikan lagi bahawasanya perbuatan melampaui batas itu dia tidak boleh dipisahkan dengan kerosakan. Dan kita kena faham, kerosakan ni dalam konteks Al-Quran dia merujuk kepada beberapa bentuk kerosakan. Kerosakan yang pertama, adalah merupakan kerosakan yang pertama adalah merupakan kerosakan yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dalam konteks Al-Quran adalah kerosakan dengan melakukan kejap ya, kerosakan. Ada call masuk. Kejap. Okey. Yang pertama sekali adalah kerosakan dari sudut akidah. Kerosakan dari sudut akidah. Ini kerosakan yang paling besar sekali. Sebab tu Allah Ta'ala ceritakan kerosakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Ini semua, mereka ni semua empat golongan ni, mereka membawa kepada kerosakan akidah. Kaum Nabi Nuh ajak pada syirik. Kaum Ad pun sama. Kaum Samud pun sama. Ajak menyembah berhala. Sampai kat Fir'aun, bukan ajak sembah berhala dah. Ajak sembah diri dia sendiri. Ya, menyembah dirinya sendiri. Ya, maknanya mengajak manusia untuk menyembah dirinya dan menganggapi dirinya itu adalah sebagai Tuhan. Dah sampai kepada peringkat tu dah. Ya. Baik, itu yang pertama. Kerosakan apa namanya? Kerosakan akidah. Ya, kerosakan akidah. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, kerosakan yang dilakukan oleh mereka ini adalah kejap. Apa benda ni? Okey. Baik, yang kedua adalah kerosakan dari sudut
pertama kerosakan akidah, yang kedua adalah kerosakan dari sudut amalan dan perbuatan. Yang dimaksudkan kerosakan amalan dan perbuatan ini adalah iaitu kerosakan kerana berleluasanya diberikan sewenang-wenangnya untuk melakukan apa sahaja bentuk maksiat dan juga kederhakaan ataupun kemungkaran. Maknanya tak ada batas. Siapa nak buat maksiat, siapa nak buat kemungkaran, tak ada halangan. Tak ada batasan. Ya, tidak ada sekatan. Baik kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, mereka merompak ke, mereka mencuri ke, mereka melakukan zina ke dan sebagainya, itu dilakukan secara bebas dan bahkan ia dilakukan dengan secara terang-terangan. Ini dipanggil kerosakan dari sudut amalan. Yang ketiga, kerosakan yang mereka lakukan adalah kerosakan dari sudut akhlak. Kerosakan dari sudut akhlak ini adalah membawa kepada sampai berlakunya kederhakaan kepada kedua ibu bapa, berlakunya berlakunya penindasan kepada orang hamba-hamba abdi, ya, dan berlakunya dari sudut nilai moral dan akhlak mereka itu, iaitu terlalu banyak sifat-sifat kebencian, sifat-sifat ketamakan, sifat-sifat dendam, ya, yang berluasa di antara sesama kaum Ad, kaum Samud dan Firaun ini. Itu juga adalah kerosakan hati namanya. Jadi kita dah tengok kerosakan akidah, kemudian kerosakan amalan, dan yang ketiga adalah kerosakan hati. Dan yang keempat, yang terakhir, kerosakan yang mereka lakukan adalah merujuk kepada kerosakan pada harta. Ya, kerosakan pada harta. Yakni mereka bukan sekadar kerosakan pada harta, tapi kerosakan kepada bumi lah. Ya, dia merujuk pada harta dan bumi. Iaitu mereka banyak menumpahkan darah, ya, banyak memusnahkan tanam-tanaman, ya, dan mereka banyak melakukan kehancuran, ya, di serata tempat. Maka ini 4 bentuk kerosakan yang Allah melaknat pelakunya itu di dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok, siapa saja yang merosakkan akidah orang, siapa saja yang merosakkan agama orang, siapa saja yang cuba merosakkan amalan orang yang nak buat baik lah. Ya, tapi dia mengajak manusia membuat amalan yang tidak baik. Kemudian sesiapa saja yang membawa kepada kerosakan kehidupan, ya, kerosakan dari sudut kehidupan seperti melakukan kezaliman, penindasan dan sebagainya, atau kita sebut dah tadi kerosakan akhlak tadi. Dan yang terakhir, mereka yang melakukan kerosakan dari sudut harta ataupun hak milik, ya, hak milik ataupun muka bumi ini, mereka melakukan kerosakan, maka itu juga termasuk di antara bentuk kerosakan yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh Firaun. Baik. Jadi kita kena jauhi daripada semua bentuk kerosakan-kerosakan tersebut, ya. Kejap, siapa pula yang share ni? Okey, sambung balik. Pada ayat yang ke mana ni? 13. Pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa balasan kepada mereka yang yang telah melakukan 2 perkara tadi. Pertama apa dia? Melampau batas. Yang kedua apa dia? Iaitu kerosakan. Jadi kita dah sebutlah kerosakan akidah, kerosakan kehidupan, kerosakan amalan, kerosakan akhlak, kerosakan harta, kerosakan agama. Yang kita dah sebut dah tadilah. Allah kata apa? Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Allah telah mencurahkan apa? Tengok bahasa tafsir. Allah kata sabba, Allah curahkan. Sabba ni dalam bahasa Arab maknanya kita ambil air yang dalam bekas, kita tuang. Ya, kita tuang lah. Tuang ke satu tempat tu. Maknanya kita akan tuang dia tu dalam keadaan kita akan pastikan, macam kita nak tuang air dalam bekas
minuman kita kan, kita ambil air dalam teko ke, kita tuang dalam cawan kita tu mesti kita nak bagi dia penuh kan. Itu tujuan kita tuang. Kalau kita tuang sikit saja, yang tu sekadar kita nak berasa, tak adalah dipanggil tuang. Tapi biasanya kalau sabba ni kita tuang tu sebab kita nak bagi penuh. Kita nak bagi penuh bekas air yang kita tuangkan tadi supaya kita dapat meminumnya. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, ya, pada ayat ini Allah Ta'ala kata, ayat ini menunjukkan Allah apabila menurunkan azabnya, Allah menurunkan azabnya secara menyeluruh. Itu maksud dia. Sebab tu Allah Ta'ala menggunakan perkataan sabba. Ya, Allah Ta'ala gunakan perkataan sabba, maksudnya menuangkan. Ya, kenapa Allah gunakan perkataan sabba kat sini? Kerana nak menggambarkan bagaimana bila Allah turunkan kehancuran, Allah turunkan azab, Allah turunkan bala, Allah turunkan malapetaka kepada mereka itu, maka saat Allah Ta'ala menurunkannya, Allah Ta'ala menurunkannya dengan siksaan yang tidak meninggalkan seorang pun, ya, seorang pun daripada mereka, melainkan semuanya dimusnahkan, semuanya dimatikan. Sebab itu kuncu-kuncu Fir'aun dalam tafsir Tabari sebut, pada hari mereka kejar Nabi Musa AS dan kepung Nabi Musa tu, tentera Fir'aun memiliki sebanyak 300,000 orang. Ramai, 300,000 orang. Mengejar kaum Yahudi yang pada ketika itu jumlahnya belasan ribu orang. Tapi Allah matikan semua tentera Fir'aun. Allah tidak meninggalkan seorang pun daripada mereka yang terlibat dengan melampau batas dan mereka yang terlibat dengan kerosakan, melainkan Allah Ta'ala musnahkan semuanya dan Allah tenggelamkan ia di dalam lautan merah bersama-sama dengan Fir'aun, yakni pemimpin-pemimpin mereka. Ya, maka dekat sini kita kena faham pengajaran yang pertama berdasarkan tafsir ini, azab Allah Ta'ala itu adalah azab yang menyeluruh. Bila Allah turunkan azabnya, maka Allah datangkan azabnya itu dengan secara menyeluruh. Maknanya, ia merangkumi kepada seluruh orang-orang yang terlibat dalam perbuatan kezaliman, melampau batas dan juga terlibat dalam perbuatan yang disebutkan sebagai kerosakan. Ya, orang yang suka melakukan kerosakan. Baik. Kemudian yang kedua, kita lihat daripada tafsir untuk ayat yang ayat yang ke-13 ni. Allah Ta'ala sebut perkataan sawta azab. Perhatikan. Tadi Allah kata sabbar. Sabbar tu merujuk kepada azab Allah yang bersifat menyeluruh. Yang tidak ada sesiapa pun yang dapat melarikan diri daripada tertimpa azab itu. Tapi yang menariknya, Allah juga sebut perkataan sawta. Ya, perkataan sawta. Iaitu saut ni dalam bahasa Arab maknanya adalah cemeti. Ya, maknanya adalah cemeti. Maknanya macam orang seksa dulu kan. Orang seksa dulu kan polis-polis dia, tukang-tukang seksa dia tu kan dia pakai cemeti tu, pukul belakang orang tu. Itu dalam bahasa Arab dipanggil sauta. Yang menariknya Allah kata, lepas Allah kata sabbar, maknanya Allah kepung mereka dengan azab Allah supaya tak ada siapa pun boleh terselamat, tak ada siapa pun boleh lari, tak ada siapa pun boleh terlepas. Kemudian Allah kata sauta pula. Seolah-olahnya macam ni tau Allah nak kata. Allah kepung mereka, bila mereka dah kepung, setiap seorang di antara mereka tu kena sebat dengan sauta. Sauta ni iaitu alat pemukul untuk menyebat orang. Okey, apa maksud dekat sini yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Ya, daripada kenapa digunakan perkataan sauta itu? Kerana pertama Allah nak kata azab Allah yang meliputi dan memerangkap mereka. Mereka tak boleh lagi. Nombor dua, bila Allah kata sauta, nak menunjukkan setiap di kalangan mereka itu akan mendapat siksaan-siksaan yang tersendiri. Sebab setiap antara mereka yang Allah Ta'ala timpakan pada mereka azab, yang Allah Ta'ala turunkan pada mereka azab,
Setiap mereka, kekufuran mereka, keingkaran mereka berbeza-beza. Jadi Allah Ta'ala kata, kami telah menjadikan bagi setiap di antara mereka itu memiliki siksaan azab yang sama, dan mereka akan diazab, setiap seorang di antara mereka akan mendapat azab yang setimpal atas apa yang mereka lakukan. So daripada ayat ini menunjukkan yang pertama, Allah berbicara tentang azab yang mengepung, azab yang menyeluruh. Tak ada siapa yang boleh terselamat daripada cengkaman azab Allah bila Allah turunkan. Sebab tu tak ada satu keturunan Fir'aun pun yang terselamat, yang jika dia daripada kalangan yang tak beriman lah. Ya. Kemudian tidak ada juga di kalangan keturunan kaum Ad dan keturunan kaum Samud yang juga Allah Ta'ala selamatkan pun tidak ada. Lepas daripada itu Allah Ta'ala kata sautu azab. Sautu azab ni merujuk kepada setiap mereka tu ditimpa oleh Allah dengan azab yang setimpal, ataupun dengan azab yang sangat berat, atau azab yang sangat keras. Ya, azab yang sangat keras dan azab yang sangat berat. Sebab tu dia guna perkataan sauta. Patutnya Allah boleh je sebut fasabba alaihim rabbuka azab. Sesungguhnya Allah telah turunkan kepada mereka azab. Cukuplah. Tapi Allah detailkan lagi. Palutan dan pukulan azab. Maknanya nak bagi tahu azab yang menimpa mereka itu adalah azab yang sangat keras, azab yang sangat berat, yang tidak pernah Allah Ta'ala timpakan azab yang semisal dengan itu kepada umat-umat dan kaum-kaum yang terdahulu. Ya? Maka dekat sini kita nak kena faham. Bila Allah Ta'ala turunkan azab, satu, azab Allah tu mengepung ahli-ahlinya supaya tak ada siapa pun yang terselamat. Sebab apa? Sebab setiap kali azab Allah turun, setiap orang-orang pelaku dosa yang ingin Allah hancurkan dan ingin Allah azab mereka tu, setiap azab tu yang turun pada mereka, dia menuju secara khusus kepada orang-orang yang hendak dibinasakan. Maksudnya kalau Allah datangkan angin ke, angin tu tahu siapa yang Allah Ta'ala nak binasakan, dan dia akan mengejar dan dia akan pastikan setiap orang yang ingin Allah hancurkan dia itu dibinasakan. Itu satu. Nombor dua, bila Allah Ta'ala sebut sauta azab, menunjukkan azab yang Allah timpakan kepada mereka itu adalah azab yang berganda, atau azab yang lebih keras daripada azab yang biasa. Suatu kalau kita tengok, kaum Nabi Nuh AS pun kena tenggelam juga. Fir'aun pun kena tenggelam juga dengan laut. Kaum Ad ditimpakan angin ribut taufan. Ya? Kaum Samud Allah timpakan dia dengan halilintar. Ya? Palutan kilat daripada halilintar yang menyambar mereka. Walaupun kita lihat semua azab ini zahirnya begitu, tetapi sebenarnya di sebalik air yang menenggelamkan Fir'aun itu, misalnya, dia juga adalah, di sebaliknya juga adalah adanya terkandungnya azab api neraka. Okay, ini saya bawakan dalilnya daripada Quran. Darinya dalam Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, umpama contohnya Allah kata apa dalam surah Nuh alaihi salam pada ayat 25. Allah kata apa? Ughriqu fa'udkhilu nara. Ughriqu fa'udkhilu nara. Apa maksudnya? Mereka ditenggelamkan dalam air itu. Satu, azab Allah tu Allah bagi lemas lah. Lemas tu pun satu azab juga. Lemas dalam air tu satu azab. Tapi Allah tak berhenti sampai itu. Allah kata, Ughriqu fa'udkhilu. Nampak Allah guna perkataan fa'. Bila dia lemas tu, cepat-cepat masa ketika itu juga kami masukkan mereka dalam neraka. Fa'udkhilu nar. Maknanya dalam mereka lemas itu, mereka juga dalam masa yang sama mengecapi seksaan api neraka. Bayangkan Allah seksa mereka dalam satu keadaan itu, dua bentuk seksaan. Tengah duk lemah-lemas ni, lemah-lemas sebelum nak mati ni,
dia boleh rasa yang dia lemas tu bukan sekadar lemas dalam air, tetapi lemas dalam api yang dibakar. Itu bagaimana, begitulah juga kaum Ad. Walaupun Allah hantar kepadanya ribut taufan, dia kena hancur dengan angin. Walaupun angin tu adalah angin kencang lah, tetapi dia rasa seperti dia juga berada dalam angin api, angin yang membakar. Angin yang panas. Angin yang mengeluarkan api. Ya, dia rasakan maaf, call masuk. Okay, kita nak lastkan ni. Begitu juga dengan kaum Samud. Sorry, bukan kaum Samud pun sama. Walaupun mereka dimusnahkan oleh Allah Ta'ala dengan halilintar dan juga oleh petir, tetapi mereka merasakan di sebalik halilintar itu, mereka juga sedang dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu Allah Ta'ala memberi, Allah Ta'ala menceritakan pada kita di manakah kesudahan kehancuran bagi golongan-golongan tersebut. Satu, mereka tak terselamat daripada azab yang Allah timpakan, tak ada siapa pun yang terselamat. Yang keduanya, Allah Ta'ala bagi tahu bahawasanya mereka itu di samping tertimpa kepada mereka azab, di samping tertimpa kepada mereka azab air, azab angin, dalam masa yang sama mereka juga diseksa dengan azab api. Dengan azab api. Maknanya dalam satu siksaan mereka ditimpa dua bentuk azab. Dua bentuk azab. Baik. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sekadar itu. InsyaAllah kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.